Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam kelas Sabtu. Yang mana kelas Sabtu ini berformat pre-recorded video dan tuan-tuan dan puan sekarang ini berada dalam sesi premier yang mana sementara menonton video ini juga boleh memberi maklum balas melalui ruangan live chat. Okey. Jadi tajuk kita untuk kelas Sabtu ini. Okey. Tajuk kita adalah hak pusaka anak bawah umur. Ini adalah kesinambungan daripada kelas-kelas yang telah kita kendalikan sebelum ini. Kita ada buat kelas pengiraan faraid. Kita ada buat kelas hak dan tanggungjawab ataupun tanggungjawab dan hak waris-waris faraid. Kita ada cerita tentang harta yang berpenyakit dan macam-macam lagi. Tuan-tuan dan puan boleh lihat video-video ini ataupun perkongsian ini di dalam FB page official My Pusaka ataupun boleh tengok dalam FB page mypusaka.info di mana sesi-sesi ini ada dikongsikan di situ. Okey, jadi tuan-tuan puan, hari ini saya akan fokus kepada hak pusaka anak bawah umur. Sebab apa pentingnya kita tahu tentang hak pusaka anak bawah umur? Sebab ada banyak dari segi hukum syaraknya, dari segi perundangannya, dari segi kemanusiaannya. Semua kena tahu sebab anak-anak bawah umur ni banyak perkara yang mereka tidak boleh buat, banyak perkara yang mereka tidak boleh pegang, dan juga tahap pemikiran mereka. Dan mereka itu sepatutnya di bawah tanggungjawab orang yang dewasa dan berakal. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, apabila kita bercerita tentang pusaka, perkara yang selalu timbul terus adalah faraid. Orang akan sebut faraid. Orang akan sebut hak faraid. Apa yang saya ceritakan dalam kelas yang terdahulu adalah jangan cerita hak dulu. Kita cerita tentang tanggungjawab. Kita cerita tentang siapa yang ada hak sebelum mereka-mereka yang ada hak faraid. Dan apakah hukum hakamnya. Okay, dan proses perundangan. Itu penting. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak imbas. Sebelum kita masuk ke topik ini, kita nak recall balik. Supaya apa? Supaya tuan-tuan dan puan faham konsep sebenarnya faraid itu apa. Pertamanya apa? Ada 7 perkara yang perlu diambil kira sebelum waris-waris faraid mempunyai hak. Okey? Apakah 7 perkara itu? Ikut turutannya. Kalau sekiranya ada harta-harta arwah ini yang telah pun dihadiahkan semasa hidupnya, dihibahkan baik dalam bentuk hibah mutlak ataupun hibah pengisytiharan, hibah tertangguh, ia perlu dilaksanakan dahulu. Hibah. Jadi tidak jadi hak waris faraid kalau telah dihibahkan terlebih dahulu. Sebab apa? Orang yang masih hidup mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya, mempergunakan hartanya, memberi siapa saja hartanya. Jangan tunggu mati ya. Lepas mati tak hibah. Nak buat hibah masih hidup. Kemudiannya, kalau sekiranya seseorang itu memegang harta yang mana dia telah mengisytiharkan dia hanya pemegang amanah. Kalau dia meninggal pun, bukanlah harta tersebut dikira sebagai pusaka yang mana waris-waris faraid mempunyai hak. Banyak contoh-contoh yang mana orang tu memegang amanah. Contoh dalam grant tu, nama dia, tetapi sebenarnya dia memegang amanah bagi pihak dibalik. Dalam bank, duit dia, tetapi sebenarnya adalah duit persatuan. Okey. Jadi kalau itu berlaku, janganlah waris-waris faraid menuntut. Itu hak mereka. Tidak, terkeluar. Kemudian, kalau ada orang yang memberi hutang, okey, kita laksanakan, kita bayar orang yang memberi hutang pada arwah ni. Gunakan harta pusaka arwah. Yang hutang ni termasuk juga hutang Allah dan hutang manusia. Ya? Okey. Dan sekiranya ada pasangan kepada arwah ni, pasangan isteri atau suami lah. Dan ada harta-harta itu adalah harta sepancarian. Maka
pasangan yang masih hidup ni bolehlah menuntut hak harta pencerian. Nak tuntut di mahkamah syariah dan haknya kuantumnya ditentukan oleh mahkamah syariah. Begitu juga kalau yang ditinggalkan adalah isteri, maka si isteri itu boleh juga menuntut daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah nafkah semasa eddahnya. Dan juga perbelanjaan semasa eddahnya. Boleh dituntut daripada harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah. Dan yang ketujuhnya, sekiranya arwah mempunyai wasiat, baik wasiat lisan bersaksi ataupun wasiat bertulis, bertarikh dan bersaksi, untuk siapa wasiat tu? Untuk bukan waris, contoh untuk anak angkat, untuk sedekah, untuk masjid, untuk wakaf, wajib dilaksanakan dahulu. Nampak? 7 perkara ini yang kita laksanakan dahulu. Okey. Kemudian ikut muafakat waris. Kita dah tentukan siapakah waris-waris yang mempunyai hak dan mereka boleh bermuafakat. Kalau tengok dalam kelas-kelas yang saya terdahulu, saya nyatakan apakah jenis muafakat yang perlu ada. Lepas tu, mereka dah tahu mereka ni adalah waris faraid. Mereka dah tahu berapakah hak-hak mereka dan mereka juga dah tahu apakah harta yang ditinggalkan. Jangan tak tahu, kita kena tahu apa harta ditinggalkan, kemudian boleh berbincang. Dan boleh bermuafakat. Contohnya ada satu harta tu kita nak serahkan pada orang dengan redha. Ada satu tu ada orang nak ambil, lepas tu nak tebus kepada waris-waris lain. Yang waris lain setuju dengan nilai tebusan yang diberi dan melepaskan hak harta tadi kepada orang yang nak memegang harta itu. Itu namakan melepaskan hak dengan tebusan. Ataupun bincang-bincang setuju nak bagi macam mana pecahan pun semua waris setuju. Mak bagi separuh, yang bagi yang separuh tu sama rata anak lelaki anak perempuan pun boleh. Dan ataupun persetujuannya adalah mari kita ikut kadar faraid. Okey, mak 8, abang long berapa, abang Kak Ngah berapa. Jadi ada 4 pemuafakatan. Dan itulah yang pentingnya semua orang kena tahu siapakah waris faraid. Semua orang tahu apa harta yang ditinggalkan dan semua orang boleh berbincang untuk bermuafakat. Itu penting orang kena tahu. Tanpa kefahaman ini akan menyebabkan pelbagai masalah yang kita lihat hari ini. Ini asas pertama yang kita kena tahu apabila ia melibatkan harta pusaka. Okey. Baru kita boleh bergerak. Kemudian apabila kita cerita tentang pusaka, waris faraid yang dewasa. Jadi bukan semua waris ataupun keluarga waris faraid. Yang ditentukan ada hak. Itu kita panggil waris faraid. Orang yang ada pertalian yang mempunyai hak telah ditentukan hak mereka ikut hukum syarak berapa hak mereka. Tetapi yang dewasa saja yang boleh, yang berakal boleh bermuafakat. Ada 4 jenis muafakat untuk setiap harta macam saya katakan tadi. Satu, melepaskan hak dengan redha. Okey, contohnya ada satu rumah tu ditinggalkan oleh arwah. Jadi semua waris-waris termasuklah mak dia, ayah dia, anak-anak dia yang ada hak waris faraid, adik-adik semua tak ada sebab dia anak lelaki. Semuanya setuju untuk melepaskan hak supaya rumah itu semua diletakkan atas nama isteri arwah ni. Dan mereka tak minta tuntutkan bayaran pun apa. Lepaskan dengan redha seolah mereka bersedekah. Itu namanya melepaskan hak dengan redha. Keduanya, melepaskan hak dengan tebusan. Kalau contohnya ada satu kereta, ayah dia nak ambil. Okay, dia kata, kalau menantu dia, okay, ayah ambil kereta ni tapi ayah bayar. Pada semua waris, semua setuju. Bolehlah. Okay, melepaskan hak dengan tebusan ataupun bersetuju. Ini kedua SP ni, tak apalah kau tak kerja, memang hak kau, separuh kau ambil lah. Yang separuh tu bagi pada waris-waris lain. Itu merupakan bersetuju dengan kadar pembagian tertentu. Dan akhir sekali, setuju dengan pembagian ikut kadar faraid. Okey. Ini asas. Tanpa kefahaman ini, maka banyaklah pertelingkahan, pergaduhan yang akan berlaku di antara waris-waris. Dan juga bukan waris. Yang kadang-kadang bukan waris pun mengaku waris, rasa ada hak. Itu yang menjadi permasalahan. Penting kita kena tahu siapa yang ada hak dan apa mereka perlu buat untuk mendamaikan dan menguruskan pusaka dengan baik. Jadi yang saya katakan tadi, jangan cerita tentang hak, kita cerita tentang tanggungjawab.
Okey. Jadi kita tengok apakah yang disyaratkan dalam Islam tentang hak pusaka, yang terutama sekali tentang anak buah. Okey. Saya akan sentuh kongsi beberapa ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa daripada 2 sampai ke 10. Saya skip ayat ke 3 dan 4 sebab 3 4 tu tentang poligami, perkahwinan. Kita tak nak. Jadi kita lihat dulu. Okey, apa yang Allah beri peringatan kepada kita semua dalam surah An-Nisa ayat ke-7. Bagi orang lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa mereka dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita juga ada hak peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak mengikut bahagian yang telah ditetapkan. Yang kita rujuklah kepada surah An-Nisa ayat 11 dan 12, 176. Okey, ada hak. Memang ada hak. Tak dinafikan hak mereka. Tetapi dalam surah An-Nisa ayat 8, apabila dalam waktu pembahagian itu ada kerabat anak yatim yang tidak ada hak faraid pun, digalakkan juga memberi sekadar. Contohnya masa cerita-cerita tengah harta pusaka itu datanglah adik-beradik dia. Adik-beradik tidak ada hak sebab dia ada anak lelaki. Tapi janganlah kau tak ada hak. Kalau adalah harta-harta yang boleh diberi, ni Kak Ngah ni ada baju-baju, Kak Cik nak tak baju-baju arwah ni, maka berilah mereka sikit sekadar dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Jangan kata, apa pasal kau ada sini? Kau tak ada hak. Bayangkan, dalam Islam mengatakan, kalau orang yang tak ada hak faraid pun, janganlah diherdik. Kalau boleh diberikan, kita ni ada hak, apa salahnya bagi untuk keharmonian, kekeluargaan dan sebagainya. Ini adalah orang yang hadir kat kerabat, anak yatim, orang miskin, yang tak ada kena-mengena pun, yang tidak ada hak faraid pun Allah kata, berilah sedikit, kongsilah sedikit. Apatah lagi yang orang tu ada hak, tetapi dia bawah umur. Okay. Kemudian 9. Okay. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi kita ni, kalau kita tahu kalau kita meninggal nanti ada meninggalkan anak-anak yang lemah, maksudnya kita ada anak bawah umur sekarang ni. Tahu tak kita mati bila? Anak kita 5 tahun, takkan kita tahu, syurnya aku sempat hidup lagi 20 tahun, anak aku sebab besar. Tak. Jadi, khawatirlah kalau kita seandainya meninggalkan anak di belakang mereka, anak-anak yang lemah, dan mereka ni, kita ni khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa dengan Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ada juga banyak hadis-hadis yang mengatakan kita perlu membuat perancangan persediaan. Jadi, kita kena khawatir kalau kita ada anak bawah umur, kalau kita meninggal dunia, kita akan meninggalkan mereka. Siapa yang akan bela mereka? Okey. Dan anak bawah umur yang kematian ibu bapa adalah anak yatim. Okey, dan Allah juga kata, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu seolah menelan api yang penuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini nak cerita pada ni, waris-waris yang juga mempunyai hak pada pusaka. Ada hak anak yatim bawah umur, kita rembat je. Dosanya besar. Jadi inilah yang diperingatkan dalam surah An-Nisa ayat ke-10. Okey. Kita gosan balik. Okey. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat ke-6. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Walaupun ada anak bawah umur, dia mewarisi harta, ada hak faraid, dia berumur 3 tahun tetapi dia anak lelaki seorang, semua harta-harta dia, tapi janganlah kita serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka itu adalah dalam kekuasaanmu. Orang yang menjadi penjaga. Siapa jadi penjaga? Ni kita tengok siapa menjadi penjaga. Dan tanggungjawab orang menjadi penjaga itu besar. Tapi Allah kata jangan bagi dulu. Janganlah bagi harta orang yang belum sempurna akalnya. Dalam Islam boleh. Dalam undang-undang sivilnya 18 tahun. Okey. Dan mereka itu adalah dalam kekuasaanmu. Dan jadikanlah Allah sebagai pokok kehidupan, sebagai rujukan, sebagai panduan, dan berilah mereka belanja dan pakai
Jadi kita pegang harta anak yatim ni, anak yatim, anak bawah umur ni, tak kisahlah mati ke apa ke, kita memegang harta mereka. Okey, mereka dah warisi, kita pegang sebagai pentadbir, pemegang amanah, penjaga. Kita gunakanlah harta-harta itu untuk perbelanjaan, makan, pakai mereka dari hasil harta itu. Dan ucapkan kepada mereka yang baik-baik. Ni kadang-kadang ni kita jaga harta anak yatim. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh. Tetapi kita yang menguasai lebih. Ni kau untung ni, kau dapat ni pakcik bagi ni. Dia tak tahu itu harta arwah ayahnya yang kita pegang sebagai amanah untuk kebajikan anak-anak bawah umur itu. Jadi jelas dalam surah An-Nisa ayat ke-6 ni katanya, kita jangan serahkan harta itu. Kalau kita dewasa, kita pegang. Tetapi kalau kita pegang pun, kita pegang dengan baik. Dan belanjakan untuk mereka. Kebajikan mereka kita jaga. Jadi itu penting yang kita kena tahu. Sebab ramai di luar sana sebenarnya adalah mereka-mereka yang telah diberi tanggungjawab untuk menjaga kepentingan anak-anak bawah umur. Kena tahu tanggungjawab kita, kena tahu hukum hakamnya, tahu peraturan dan adab-adab menjaga harta amanah. Ya, okey. Dan Ustaz lagi surah An-Nisa ayat kedua. Dia naik, saya susun macam ni sebab dia ceritanya betul-betul. Okey, Allah kata apa? Allah firman, maksud, dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah balik harta mereka balik. Yang kita dah pegang tadi, bila mereka dah balik, beri balik pada mereka. Dan jangan kamu menikah yang baik kepada yang buruk. Kita ubah rumah yang kita pegang tu dah jadi buruk, kita nak bagi adik dia. Asalnya hak dia ada 60,000, sampai pada dia tinggal 2,000. Ya? Macam itulah. Ya? Jangan kamu menukar yang baik dan yang buruk. Itulah yang tadi yang kata, kalau boleh kita bagi mereka pun adalah hasil daripada hartanya. Jangan kita kuat-kuat, kalaupun dapat duit pun kita laburkan, masuk dalam ASB, kasihlah duit dividen pada mereka supaya duit itu tidak berkurangan. Kalau berkurangan sikit tak apa. Okey? Tapi kalau boleh, kita janganlah tukar benda yang kita pegang tu sebagai amanah, dah buruk baru dapat pada mereka bila mereka dah balik. Ya? Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jangan campur aduk dengan harta kita. Kita belasah aja. Tak boleh. Okey? Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nampak tuan-tuan? Main-main Kalaulah contoh kita ada adik-beradik yang meninggal dunia. Dia ada anak perempuan. Kita waris faraid. Dan kita telah dilantik sebagai penjaga amanah, pentadbir untuk kebajikan anak itu. Tapi kita campur aduk harta tu dengan harta kita. Kita yang lebih makan daripada budak kecil tu. Diberi peringatan di sini. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar maksudnya harta yang besar tu jadi kecil, kita makan, ataupun kita salah takbir dan kemudian kita makan lebih, dan itu adalah salah satu dosa yang besar. Kemudian orang tanya, kau macam tu aku tak nak jadi pentadbir lah. Okay. Ini sambung balik kepada ayat surah An-Nisa ayat ke-6. Okay. Dan kalau kita nak bagi pun, pertama kita uji dulu. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kahwin. Kemudian jika, maksudnya mereka dah cukup matang lah. Okay. Kemudian jika menurut pendapatmu, mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Serahkan balik. Okey. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih daripada batas sepatutnya. Bukan tak boleh makan. Boleh, kita tolong jaga. Kita adalah macam upah-upah menjaganya. Tapi janganlah melebihi batas. Okey. Dari batas kepatuhan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakan. Arwah ayah dia meninggalkan 1 juta. Kita jadi pentadbir, kita yang lebih pakai nak pakai duit tu. Kita jangan sebelum tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Kena peka dengan pentadbiran yang baik. Dan barang siapa di antara yang pemelihara itu mampu, kalau kita mampu, kita ada duit, maka hendaklah menahan diri dari memakan harta anak yatim. Kita kaya raya, kita dapat
500,000 atau adik kita yang ada anak yang kita pegang amanah. Janganlah kita nak, aku nak pakai sikit lah, penat. Kalau kita boleh, kita tahan diri kita daripada mengambil, supaya bila dewasa nanti anak-anak yatim tadi dapat hartanya. Tetapi barang siapa yang miskin, Allah kata kepada miskin, maka boleh ia makan harta itu menurut yang patut. Nampak tu? Menurut yang patut. Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila mereka menyerahkan harta kepada mereka itu, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dalam penyerahan itu. Jangan main bagi-bagi ya. Sebab itu harta amanah. Apabila kita memegang amanah, ada pemberian dan penyerahan semula, perlulah ada saksi-saksi tentang penyerahan itu, dan cukuplah Allah sebagai pengawas persaksian. Jadi apa? Dah diberi tunjuk tata cara adab penjagaan harta anak bawah umur. Jelas. Jadi kadang bila orang cerita tentang hukum pusaka ni, orang 11, 12 dan 176-nya, kita ke belakang sikit. Ada banyak cerita tentang bagaimanakah kita menjaga, mengurus, memegang amanah harta-harta bawah umur. Tetapi Allah dah ingatkan. Tapi adakah peringatan ini diketahui? Pertama diketahui. Kalau dah diketahui, adakah difahami? Apabila dah difahami, adakah dipatuhi? Cuba lihat dalam masyarakat kita. Cuba lihat dalam masyarakat kita. Berapa banyak contoh-contoh yang perkara ini tidak dipatuhi, yang menyebabkan hak-hak anak bawah umur apabila. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah peringatan Allah ini difahami dan dipatuhi? Saya akan contohkan beberapa situasi yang kerap berlaku dalam masyarakat. Sebenarnya antara sebab perkara ini berlaku adalah di kalangan kita dalam masyarakat tidak faham, tidak tahu, kadang-kadang faham tapi buat tak peduli. Okey? Ini contoh-contoh situasi yang kerap berlaku. Contoh, seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan isteri. Isterinya ada hak 1/8. Dan dia ada anak lelaki dan anak perempuan, maka yang bakinya dibahagikan kepada anak lelaki dan perempuan secara asabah, yang mana anak lelaki ada 2 kali ganda anak perempuan. Okey, dan dia ada anak lelaki 5 tahun. Okey, dan hartanya 1 juta. Oh, banyak ni memang. Contoh, dia ada rumah 400,000. Ada MRTA bila meninggal dunia langsai. Dia ada K2SP, kerja swasta. Meninggal dunia dapat keluar. Penamanya isteri dapat duit tu. Tapi bukan dia punya. Dan ada kereta pun dia ada dah beli insurans. Meninggal dunia pun baki settle. Kereta tu 100% dah tiada hutang. Dan ada tabung haji yang mana mempunyai baki dan ada penama. Itu juga tidak perlu ada surat kuasa, dapat keluar kepada waris-waris ataupun penama. Dan ada SB. SB perlukan surat kuasa. Tetapi mungkin diuruskan dan telah diuruskan, isteri dapat mengendalikan harta tersebut. Tapi bila maknya ada duit, yang anak dewasa ni kuih lah. Mak duit. Akhirnya habis. Bila adik lelaki tadi yang umur 5 tahun dah dewasa, tak ada tinggal lah. Inilah contoh-contohnya yang dikatakan dalam Al-Quran tadi. Kita pegang harta ni, amanah, tapi akhirnya bila dah dewasa, kita serahkan dalam keadaan buruk ataupun tak ada langsung. Inilah yang kerap berlaku dalam masyarakat. Ini kisah yang simple, hanya di kalangan adik-beradik. Yang ada hak tadi, yang bawah umur tadi, memang ada hak. Siapa yang menjaga haknya? Ibunya, adik-beradiknya. Tetapi kadang-kadang bila kita tak faham tentang hak yang kita nak jaga tu, akhirnya habis dan tidak ada apa pun hak yang sepatutnya dia dapat, dia terima apabila dia dewasa. Kita tak berlaku yang apa yang ceritakan dalam Al-Quran tadi. Apabila mereka dah dewasa, serahkan harta yang ada pada mereka, yang mereka berhak. Nampak? Dan contoh lain,
lelaki meninggal dunia, dia ada isteri. Berapa hak isteri? Efsas 1/16 sebab dia isteri pertama. Dia ni poligami, dia ada isteri kedua. Isteri kedua pula kahwin siam. Bukan dia tak daftar, dia dah kahwin tapi nak daftar, tangguh biasalah orang kan. Lepas tu akhirnya ajal datang dahulu. Okey, dan dia dapat anak daripada isteri kedua. Anak dia lah anak lelaki, jadi semua dapat. Dia tidak ada mak ayah lagi. Jadi inilah waris faraid dia. Harta dia kita buat nak kasih senang, sama yang macam apa yang ada yang contoh tadi. Ada 1 juta. Dan contohnya isteri pertama tadi adalah penama kepada KWSP dan tabung haji. Duit masuk pada akaun dia. Tetapi sebab dia takut ada hak lain dalam rumah tu, dia biarkan je. Rumah terus nama arwah, kereta sampailah tak boleh pakai, nama arwah lagi. Ibu dia pun takut nak keluarkan. Dia tak peduli ya. Sebab apa? Kalau dia nak uruskan, dia terpaksa melibatkan isteri kedua dan anak dia. Jadi dia tak buat. Akhirnya dia makan dan menidakkan hak anak bawah umurnya tadi. Pernah tak berlaku? Ada berlaku. Kes-kes begini ada yang sampai kepada kami, dan ada juga yang akhirnya isteri ni tadi dia gosan balik, tak nak jumpa kami dah. Sebab apa? Kami kata hak anak isteri kedua tadi tak ada, dia tak nak. Dia sanggup duduk atas rumah nama arwah, dia habiskan duit KWSP dan tabung haji arwah. Apa berlaku pada hak bawah umur tadi? Tidak ada siapa yang menjaga kepentingan dia. Nampak ya? Ini contoh kedua. Dan contoh ketiga, single mother. Orang panggil janda, saya panggil single mom pada ada anak. Okey. Anak perempuan ada 5 tahun. Lepas tu dia tak ada mak ayah dah, dia ada adik-beradik lelaki je. Seorang abang, seorang adik. Jadi ikut faraidnya mereka adalah asabah juga. Bagi sama kata. Jadi anak dia dah separuh, lepas tu bakinya seorang suku. Ya. Jadi harta arwah ni samalah. Nak senangkan cerita. Lepas tu contohnya sebab dia tahu dia ni single, suami dia dah meninggal, dia pun letaklah nama abang dia sebagai penama kepada KWSP dan tabung haji. Meninggal dunia memang duit KWSP tabung haji sampai kepada abang dia. Kalau abang tu cerdik, dia uruskan sampailah dapatlah kuasa mentadbir kepada rumah ni dan sebagainya. Tetapi yang duit tu ada dalam akaun dia. Takut-takut dia gunakan dengan cara yang salah, dia lebih banyak pakai daripada nak tinggalkan kepada anak bawah umur tu. Lagi juga takut kalau disimpan dalam akaun dia, lepas tu dia mati. So tu masa dia mati tu adalah 300,000, 100,000 dah pakai. Di dalam tu sebenarnya ada hak anak bawah umur tadi 200,000. Tetapi isteri dan anak-anak dia berpendapat, akaun dalam akaun milik yang abang ni tadi. Dia kata pusaka mereka habis dia pakai. Inilah yang kita cuba elakkan. Sebab kalau kita ada apa menjadi pemegang amanah, kita pegang amanah. Tetapi apa yang kita pegang amanah, kita kena takbir dengan betul, dan juga ada perincian, ada dokumentasi supaya kalau kita meninggal dunia, orang pun tahu yang harta itu adalah harta amanah. Seperti yang saya katakan tadi, 2 perkara yang kita keluar sebelum jadi pusaka, iaitu harta yang telah dihibahkan ataupun harta yang dia pegang sebagai amanah. Nampak ya? Kita kena tahu. Okey, ini contohnya. Dan contoh yang selanjutnya, kalau contohnya suami isteri meninggal serentak. Pernah tak kita dengar ada kisah viral, suami isteri serentak dan dia ada anak perempuan dan anak lelaki, ibu ayah tak ada lah. Jadi waris-waris itu je lah. Ataupun mungkin dia ada ibu ayah. Okey, maka mereka ini mempunyai hak juga. Hartanya contoh segini juga. Dan akhirnya apa yang berlaku, dan pernah saya lihat berlaku, ialah waris isteri dan waris suami yang bergaduh, siapa nak pegang. Dan akhirnya ada yang terbeku. Kalau dapat pun pada mana-mana, habis. Tidak menjaga pun kepentingan anak-anak bawah umur ini. Jadi nampak ya, situasi sebegini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Ini juga satu kisah lelaki bujang meninggal dunia, dia ada ibu 1/3 ataupun 2/6. Dia ada lelaki, dia ada adik perempuan, dia ada adik perempuan seorang yang bawah umur. Sama juga, walaupun dia bawah umur, abang dia meninggal, dia ada hak. Tetapi kalau takut-takut dalam situasi ini, bukan takut-takut, selalu berlaku. Pernah juga saya dapat kes begini. Ibu dan adik yang dewasa tu sedap je pakai. Okey. Akhirnya bila adik perempuan yang dah cukup umur tadi, yang tinggal beribu, macam yang dalam ayat Al-Quran tadi dah, kita dah pegang tu, tapi sudahnya kita hanya menyerahkan balik dalam keadaan yang buruk.
ataupun tak ada langsung. Ini kan bukan dongeng tuan-tuan dan puan, ini ada berlaku. Okey. Jadi jelas hukumnya, tapi kenapa masih berlaku? Jadi tuan-tuan dan puan, kerana waris tidak faham, pemilik harta mati, waris ada tanggungjawab. Ada proses undang-undang. Ada pemufakatan waris. Ada waris yang dapat hak, dan kalau kita boleh, kita panjangkan manfaatnya. Kita jaga harta itu supaya dapat dinikmati oleh semua waris, ya. Dan dalam proses undang-undang tu, bila pemilik harta mati, waris dewasa lah perlu berusaha untuk rumah tadi dapat perintah pembahagian, tanah nama arwah tadi juga dapat perintah pembahagian, akaun beku tadi dapat dicairkan dengan sebab kuasa, kereta tadi dapat ditukar nama kepada sesiapa sajalah yang disetujui. Akaun tabung haji ada penama masuk, tapi ia ditakbirkan, bukan hak dia. Akaun kedua SP masuk kepada penama pun sama, perlu ditakbirkan, bukan milik penama. Jika ada takaf hayat berpenama pun sama, masuk pada akaun penama tapi bukan dia punya, perlu ditakbirkan. Ini perlu waris dewasa faham. Jangan kita tak faham, akhirnya kita tak buat ataupun kita salah takbir. Jadi waris dewasa ada tanggungjawab, sebab waris bawah umur tetap ada hak mereka. Jadi kita waris dewasa dah kena kumpulkan waris, lepas tu kumpulkan dokumen harta, senaraikan hutang-hutang, senaraikan siapa yang berhutang, kumpulkan hasrat-hasrat arwah, kalau ada hibahnya, ada wasiatnya, sebagainya, dan capai mufakat macam mana nak uruskan. Sebaik-baiknya ada kaunselor. Okey. Dan yang paling penting untuk yang bawah umur tu, siapakah akan menjadi pentadbir dan pemegang amanah untuk anak bawah umurnya tadi. Okey, dan mereka yang mentadbir dan pemegang amanah itu perlulah tahu. Itu sebabnya kalau boleh ada kaunselor yang memberi nasihat macam mana untuk mentadbir harta tadi. Okey. Dan siapa nak bayar. Okey, kalau tak bayar tak gerak, tidak selesai urus pusaka. Okey. Ini yang saya nak tekankan, waris bawah umur ada tetap ada hak, tetapi waris dewasa ada tanggungjawab. Ya. Okey. Waris dewasa juga perlu laksanakan tugas, ada proses undang-undangnya. Jadi perlulah buat, sebab akhirnya diuruskan sama ada di pusaka kecil, mahkamah tinggi ataupun di amanah raya. Kita buat tu supaya juga hak yang anak bawah umur tadi terjaga. Jangan kita biarkan saja dan takut dia terbeku ataupun lupus begitu saja. Okey. Dan waris dewasa perlu dapatkan bantuan pakar. Kalau ada waris bawah umur, benda tu lebih kompleks daripada biasa. Jangan memandai-mandai. Pastikan ada pemufakatan waris sebelum mula proses, capai mufakat. Paling penting adalah capai mufakat siapa yang menjadi pentadbir, pemegang amanah, macam mana nak memegang amanah harta bawah umur tadi, supaya apabila dia dewasa, dia tetap dapat hak dia tanpa dapat yang lebih buruk, tanpa dapat harta yang dah lupus. Ya. Okey. Itu sangat penting. Siapa punya tanggungjawab? Waris dewasa. Saya percaya di luar sana ada yang hadir hari ini ada yang merupakan waris dewasa kepada satu pusaka. Okey. Dan bagaimanakah cara untuk melindungi anak bawah umur ni? Dah faham ya? Kita dah faham ikut tuntutan tadi, yang 7 perkara tadi. Itu sebabnya kalau kita adalah seorang dewasa, pemilik harta, dan kita nak melindungi hak anak kita, takut-takut kita meninggal dunia, mereka dalam keadaan masih lagi bawah umur, ada 2 perkara yang kita boleh buat. Kita boleh membuat hibah, dan kita juga boleh melantik pemegang amanah supaya kita hibah pada isteri kita, hibah kepada anak sulung kita, dan dia menjaga amanah kepada anak bawah umur kita. Ini yang penting. Bila kita dah faham proses tadi, bagaimana kita nak gunakan kefahaman itu supaya kita tahu semasa hidup kita buatlah hibah, kita buatlah pemegang amanah supaya hak mereka ini tetap terjaga. Okey. Dan juga supaya bila kita meninggal dunia adalah pakar yang membantu, ada dokumen untuk dirujuk supaya waris yang ada hak tahu apa yang telah ditetapkan, dan mereka senang untuk bermufakat macam mana pengagihan harta-harta tersebut. Jadi bila kita dah faham konsep pengurusan pusaka, maka kita tahulah apa yang kita perlu buat semasa kita masih hidup. Okey. Jadi faham proses urus pusaka. Okey. Jadi
ikut turutannya. Dan objektif huruf saka. Objektif huruf saka adalah supaya tidak ada waris yang mudarat. Jadi sangat penting, kaedah terbaik adalah supaya harta itu kekal boleh dimanfaatkan, harta itu senang dan nampak sebagai kenangan dalam bentuk manfaat berpanjangan. Harta itu tidak lupus. Jadi kalau kita pegang amanah pun, harta itu tidak lupus, supaya dapat diserahkan kembali dalam bentuk yang cantik kepada anak-anak bawah umur tadi. Dan juga semasa dia masih bawah umur, harta tadi boleh menjana pendapatan untuk memberi makan minum pakaian kepada mereka. Okey, harta yang boleh berkembang, dan itulah yang penting yang kita boleh lakukan. Okey, jadi kita sampai ke sesi soal jawab. Okey, selama 10 minit. Jadi tuan-tuan dan puan, taklah kita pendeklah 5 minit, boleh bertanya. Dan dalam pada itu kita akan secara voice ataupun type, dan kita akan jawab. Tapi selepas sesi ini kita juga boleh bertanya dalam ruangan perbincangan di dalam FB page mampusaka.info. Okey, tuan-tuan dan puan, silakan kalau ada soalan, saya akan cuba jawab secara bertulis, ya. Okey, jadi kita berhenti sebentar untuk sesi soal jawab. Okey, untuk soalan-soalan yang tuan-tuan hantar, saya akan jawab melalui live chat, dan kita akan sambung topik seterusnya.
Jadi apakah budaya yang betul apabila kita ada anak bawah umur? Okey, kita kena faham itu adalah titik keluar arwah. Anak bawah umur tu tetap ada hak. Kita sebagai waris dewasa perlu laksanakan tanggungjawab. Jadi kita mesti bekerjasama melaksanakan tanggungjawab, give and take. Okey, dan sangat penting waris dewasa perlu pikul tanggungjawab supaya tidak ada waris yang mudarat. Ya. Jadi kalau tuan-tuan adalah waris yang dewasa, ada waris bawah umur, kita bertanggungjawab untuk menjaga kepentingan mereka. Dan waris arwah ni perlu bantu arwah sejahtera supaya hatinya dapat dipanjangkan. Kalau dia ada wasiat kita laksanakan, dan kalau kita lah anak-anak, kita pastikan kita selalu mendoakannya, ya. Dan itu yang penting, ya. Jika ada isu berkaitan hak anak bawah umur, bermaksud ianya adalah perkara yang lebih kompleks daripada biasa dan ia memerlukan bantuan pakar. Jadi hubungi My Pusaka dan kita boleh bantu. Terlalu banyak kalau saya nak terangkan apakah kaedah-kaedah penyelesaian anak-anak bawah umur ni. Yang pentingnya dapatkan bantuan pakar untuk kami bantu sama ada merancang ataupun kalau kita masih hidup, kita ada kemungkinan kalau kita meninggal dunia ada anak bawah umur, ataupun kita adalah waris dan di mana di kalangan waris itu ada waris-waris bawah umur. Dan itulah saranan saya kepada semua pemilik harta di luar sana, perlu bertanggungjawab. Sebab yang pasti itu, kita ada harta, kita masih hidup, kita ada hasrat, dan kita ada waris yang kemungkinan kalau kita pergi, sebab mati itu pasti, ya, tak tahu bila, kalau kita mati, dan kita akan meninggalkan waris yang lemah, waris yang dalam masih bawah umur. Jadi hubungi kami. Okey. Untuk apa? Untuk kami tunjukkan cara untuk menyediakan vaksin pusaka. Perlu buat, sangat penting, supaya kita telah lantik siapakah wasi, siapakah yang akan menjadi tanggungjawab. Kita boleh juga lantik calon-calon penjaga pemegang amanah kepada anak-anak bawah umur kita. Dan kita siapkan duit yang boleh dicairkan, boleh terus digunakan oleh warga kita dan juga menjaga anak-anak bawah umur ini ataupun anak-anak istimewa. Dan kita pastikan ada pakar rujuk yang boleh membantu waris ataupun pentadbir ini melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Sebab kadang-kadang orang ni tak pernah tahu macam mana nak jadi pentadbir, macam mana nak jadi pemegang amanah, penjaga kepada anak bawah umur. Jadi pastikan mereka dapat khidmat pakar dan juga menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan. Nak buat hibah, ada dokumen hibahnya. Nak buat surat pemegang amanah, buat yang betul, cara yang yang betul-betul solid, bukan main cincai-cincai. Rujuk pada pakar untuk membuat dokumen-dokumen begitu. Okey. Dan begitu juga untuk membuat dokumen-dokumen lain supaya ianya senang dikuatkuasakan. Yang penting 4 perkara yang kena ada. Mesti adalah pelantikan AJK kita. Siapa yang jadi wasi, siapa jadi pentadbir, siapa jadi pemegang amanah. Sediakan dokumen duitnya dalam bentuk yang tidak cair, sama ada dalam tabung haji berpenama, dalam kit USB berpenama, dalam takaful hayat berpenama. Dan kemudian kita pastikan yang pentadbir tadi akan panggil pakar rujuk yang pakar untuk membantu mereka. Duit telah disediakan, kan senang. Okey. Dan ada dokumen-dokumen untuk dirujukkan. Jadi tuan-tuan dan puan, para tuan-tuan adalah pemilik harta yang masih hidup, ya. Yang masih hidup, ada harta, ada hasrat dan ada waris. Ada bawah umur pun lagi penting lah. Kalau tak ada bawah umur pun penting juga untuk buat. Dan sebab apa? My Pusaka sediakan khidmat nasihat percuma. Datang jumpa kami dulu. Okey, dapatkan bantuan segera. Saya akan sediakan pautan untuk dihubungi. Ada 2 jenis perkhidmatan. Kalau contohnya tuan adalah orang waris dewasa yang mempunyai pusaka yang belum diuruskan, boleh dapatkan khidmat percuma untuk urus pusaka. Kalau kita ada harta, ada keluarga yang kita nak buat perancangan untuk mereka, kita boleh buat khidmat dunia perancangan legasi percuma. Nanti kita akan ceritakan lah. Kita akan dapat fact finding dan kemudian kita kasih nasihat apa yang perlu dibuat
untuk memastikan apa saja isu dapat diselesaikan dengan baik. Okey. Jadi yang pentingnya jangan jadi punca mudarat. Pentingnya harta pusaka yang berpenyakit, yang terbeku, sukar diwarisi, punca perbalahan, punca dosa berpanjangan sebab ada waris dewasa memakan hak waris bawah umur, dan akhirnya adalah waris yang mudarat sebab tak dapat harta itu. Jadi tuan-tuan dan puan, bertindak sekarang, klik pautan untuk pendaftaran khidmat nasihat percuma. Nanti kita juga akan hantar video, ada video tentang perancangan legasi, dan juga ada borang maklum balas. Saya sangat harapkan dapat maklum balas pada tuan-tuan puan supaya kami dapat perbaiki lagi kaedah pengendalian kelas sebegini. Okey. Dan video ni ada dalam YouTube channel kita. Boleh dikongsikan, boleh diulang tonton dan manfaatkan supaya apa saja yang terkandung dalam video ini mungkin boleh jadi panduan dan juga peringatan kepada kita semua supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada membuat benda-benda yang salah dan akhirnya berdosa. Jadi jangan memudaratkan anak-anak bau. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu bertindak mengelakkan perkara ini berlaku. Dengan itu tamatlah kelas kita hari ini dan kita boleh sambung perbincangan kita di grup perbincangan pencinta faraid. Okey. Dengan itu saya sudahi kelas ini. Saya harap apa yang saya sampaikan ini, kalau ada cacat celah datang daripada saya, kalau sampaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.